Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afikah binti Abu Mansur Maturidi. Nombor matrik 049142. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang pendekatan psikologi dakwah dalam menangani masalah saudara baru. Apakah yang dimaksudkan dengan saudara baru? Menurut Anwar Putih 2002, di Malaysia, mereka yang baru memeluk Islam yang terdiri daripada Cina, India ataupun masyarakat lain sering dirujuk dan diistilahkan sebagai saudara baru oleh masyarakat Islam amnya dan khasnya masyarakat Melayu. Seperti mana yang kita tahu, penyebaran dakwah Islamiah di Malaysia telah memberikan kesan yang positif di mana ramai di kalangan masyarakat yang bukan Islam telah mula mengenal, memahami dan mengkaji tentang Islam dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Seseorang saudara baru itu memeluk Islam secara sukarela tanpa sebarang unsur paksaan daripada mana-mana pihak. Senario hari ini menunjukkan semakin ramai yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, jumlah saudara baru meningkat pada setiap tahun. Selain itu juga, perubahan akan berlaku dari pelbagai sudut selepas saudara baru memeluk Islam. Pendekatan dakwah yang sesuai juga diperlukan dalam memberikan sokongan dan dorongan bagi mereka yang baru memeluk Islam. Pendekatan dari pelbagai cara perlu digunakan dalam membantu saudara baru menghadapi perubahan-perubahan selepas memeluk Islam. Namun begitu, fenomena pada masa kini menunjukkan terdapat banyak cabaran serta permasalahan yang dihadapi oleh saudara baru kita selepas memeluk Islam sehingga menyebabkan tidak berlaku sebarang perubahan terhadap diri seseorang saudara baru itu atau diri mereka masih kekal seperti sebelum mereka memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Khadijah Tahirah binti Zaid Muhammad Zaimi. Nama matrik 049216. Seterusnya, permasalahan saudara baru. Bagi seseorang yang masuk Islam, seharusnya masyarakat Islam sentiasa membantu mereka dan memberi penerangan tentang Islam serta menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka. Umat Islam tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab tersebut pada pihak yang bertanggungjawab, hakim, perkim dan badan-badan kerajaan sahaja. Sekiranya umat Islam tidak memainkan peranannya, maka tidak mustahil sekiranya mereka ini kembali kepada agama asalnya. Dakwah merupakan tugas seluruh para utusan Allah. Para utusan ini mengajak mereka supaya beriman dengan Allah dan hanya mengabdikan diri kepada Allah. Tiada pengecualian dalam hal ini. Allah SWT memberi penghormatan kepada umat Islam untuk berkongsi memikul tugas ini bersama Rasulullah SAW. Ini jelas menunjukkan bahawa orang yang bertanggungjawab melaksanakan dakwah ini ialah setiap orang Islam, lelaki dan maupun wanita, kerana mereka umat Islam. Akan tetapi, keadaan berlaku sebaliknya segelintir masyarakat tidak mengambil endah akan persekitarannya. Seperti dalam masalah gejala murtad ini, sikap tidak memberi nasihat dan tidak mengambil endah menyebabkan seseorang itu lalai dalam Islam dan seterusnya keluar daripada Islam. Menurut Nur Atirah Masyair Tan dan Farizal Muhammad Syam menyatakan pelbagai cabaran yang harus ditempuhi oleh saudara baru semasa dan selepas memeluk agama Islam. Di antaranya mendapat tentangan yang hebat daripada keluarga kandung yang belum memeluk Islam. Sikap pemulawan ke atas diri saudara kita, kenyataan tidak mengakui anak kandung oleh bapa tidak dibenarkan pulang ke rumah dan putusnya segala perhubungan sama ada daripada segi kekeluargaan, keuangan dan hubungan sosial yang lain benar-benar mengganggu emosi dan seterusnya menyebabkan tekanan perasaan. Kajian Stone mendapati umumnya orang-orang Cina di Malaysia lebih kritikal terhadap agama Islam berbanding Kristian. Contohnya apabila salah seorang ahli keluarga mereka memeluk Islam, individu yang memeluk Islam tersebut sukar diterima oleh ahli keluarga sendiri. Selain itu, diskriminasi saudara baru di mana golongan ini bukan sahaja tidak mendapat pembelaan daripada umat Islam tetapi dibiarkan hidup tersisih. Apa yang dipelajari tentang Islam jauh berbeza dengan hakikat
yang terpaksa mereka hadapi. Saudara baru ini dianggap sebagai satu kelompok individu asing terpisah daripada umat Islam yang lainnya. Mereka diberikan berbagai gelaran dan panggilan yang boleh mendiskriminasikan mereka dengan umat Islam lain. Sama ada disedari ataupun tidak, sebaran ini menyebabkan perasaan merendah diri dalam kelompok baru semakin kuat. Akhirnya mereka akan bergaul dan bercampur sesama mereka sendiri, menyebabkan integrasi serta komunikasi mereka dengan umat Islam lain terhad. Apabila keadaan ini berlaku, ia menyebabkan seorang saudara baru itu mudah hanyut dan membawa haluan diri masing-masing. Masyarakat Islam seharusnya membimbing, memandu dan memimpin mereka supaya akidah yang baru bertunas itu dapat bertapak serta membentuk tapak yang kukuh di dalam hati mereka. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailati binti Zakaria, nombor matrik 049162. Seterusnya, pendekatan psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh saudara baru. Dalam mengharungi kehidupan selepas memeluk Islam, sokongan mental dan fizikal amat diperlukan oleh golongan saudara baru. Psikologi dakwah didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan sifat manusia yang menjadi cermin kepada kehidupan dan kejiwaan untuk mengajak manusia kepada ajaran Islam demi mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Justru itu, terdapat beberapa pendekatan psikologi dakwah seperti pendekatan motivasi, pendekatan emosi dan tazkiyah an-nafs yang boleh digunakan untuk membantu saudara baru dalam menangani masalah seharian. Yang pertama ialah pendekatan motivasi. Motivasi sangat penting bagi seseorang saudara baru yang baru memeluk Islam untuk memenuhi tuntutan seharian dalam mendapatkan kehidupan yang sempurna. Motivasi pada asasnya boleh dikatakan sebagai satu bentuk dorongan dalaman yang dialami oleh semua manusia. Motivasi sentiasa mempunyai arah atau matlamat untuk mendapatkan sesuatu yang diingini olehnya. Jika dikaji tentang ayat-ayat Al-Quran, terdapat ayat yang menggambarkan dorongan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk melakukan kejahatan. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 124 dan surah Az-Zumar ayat 16. Kedua-dua ayat tersebut menjadi motivasi kepada manusia untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Pendekatan motivasi amat sesuai digunakan dalam proses pendidikan terhadap saudara baru yang baru memeluk Islam. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan dalam membimbing saudara baru. Antaranya ialah memberi rangsangan supaya mereka melibatkan diri dengan aktiviti yang boleh meningkatkan penghargaan diri seperti bersukan, aktiviti khidmat masyarakat dan aktiviti kesenian yang tidak bercanggah dengan Islam. Di samping itu, motivasi boleh diberikan dengan cara mempamerkan situasi pendidikan dan pembelajaran yang menarik, selesa dan menyeronokkan yang sesuai dengan kehidupan mereka sebagai saudara baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Kamalia binti Ashraf Muklis bernomor matrik 048718. Okey, seterusnya saya akan sambung pembincangan seterusnya dengan pendekatan dakwah kepada saudara baru. Yang kedua adalah pendekatan emosi. Pengaruh emosi ni besar dalam mewarnai kehidupan seseorang saudara baru. Emosi ni meliputi pelbagai perasaan seperti malu, sedih, kecewa, sayang, gembira, bimbang, simpati, tenang, bahagia dan sebagainya. Kelangsungan hidup manusia juga adalah dipengaruhi oleh kewujudan emosi yang menentukan tingkah laku atau akhlak seseorang manusia. Kemampuan mengawal emosi amat penting terutamanya dalam hubungan kekeluargaan. Mu'jam ilmu an-nafs mentakrifkan emosi sebagai infi'an, iaitu keadaan dalaman yang menunjukkan pengalaman dan perbuatan yang dizahirkan dalam sesuatu peristiwa yang berlaku seperti perasaan takut, marah dan lain-lain. Keadaan dalaman atau emosi itu akan menyebabkan aktiviti harian terganggu. Pendekatan ini boleh dilakukan melalui nasihat-nasihat yang boleh memberi kesan jauh mendalam ke dalam emosi seseorang itu. Contohnya, kita bagi penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka yang wajar dipergunakan untuk jalan kebaikan dan wajib disyukuri dengan cara mematuhi
segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Okey, yang seterusnya adalah pendekatan tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs ni apa? Okey, menurut Imam Ghazali, tazkiyah an-nafs bererti membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya dan merealisasikan kesucian dengan tauhid dan cabang-cabangnya dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya. Di samping ubudiyah yang sempurna kepada Allah dengan membebaskan diri dengan pengakuan rububiyah. Semua ni melalui contoh yang diberikan daripada Rasulullah. Pendekatan ini juga amat sesuai merawat jiwa yang tidak tenang dan gelisah. Ia merupakan salah satu usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh untuk membersihkan dan menyucikan diri manusia dari sifat rendah dan hina serta buruk dan keji kepada sifat yang terpuji. Justru itu, tazkiyah an-nafs ini merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh saudara baru dalam mendapatkan ketenangan dan kekuatan jiwa selepas memeluk Islam. Dengan cara ini dapat mendekatkan lagi diri mereka kepada Allah dan merasakan nikmat-nikmat sebagai seorang Islam dengan lebih baik. Secara kesimpulannya, pendekatan psikologi dakwah boleh membantu saudara baru untuk menangani masalah dan cabaran yang dihadapi serta dapat meningkatkan kehidupan mereka dalam beragama. Ini kerana kesan daripada pendekatan emosi, motivasi, tazkiyah an-nafs dalam psikologi dakwah ini mampu mendorong saudara baru untuk melakukan kebaikan. Bahkan mereka juga terdorong untuk meninggalkan kemungkaran. Dengan pendekatan ini juga dapat membimbing dan mendorong ke arah kehidupan yang lebih baik dan membentuk pemikiran yang positif bagi membentuk diri supaya mempunyai akhlak yang lebih baik. Mereka boleh berusaha untuk menjadi lebih baik dan saling berlumba-lumba melakukan kebaikan kerana mereka tahu dengan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang akan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Kesimpulannya, melalui perkongsian ini mendapati pendekatan psikologi dakwah dari aspek emosi, motivasi dan tazkiyah an-nafs dapat membantu saudara baru dalam menangani masalah dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan mereka secara tidak langsung dapat memberi sokongan dan dorongan untuk mereka terus berpegang kepada ajaran Islam.